أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya. Maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras rapi. Serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. Lalu mereka merasa kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya. Dan menjadilah akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sempurna. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Dengan mengutuskan seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran. Supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan beramal soleh dari gelap gelita kesesatan kepada cahaya hidayah petunjuk. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah dengan yang demikian telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Allah yang menciptakan 7 petal langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Masih lagi berada dalam penafsiran surah At-Talaq.
surah yang ke-65 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang ke-8 sehingga ayat yang terakhir, ini ayat yang ke-12. Ayat-ayat yang kita bacakan ini adalah amaran yang keras kepada setiap yang menderhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menolak ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kemusnahan dan kehancuran serta kerugian dunia dan di akhirat, serta azab yang pedih yang menanti setiap para penderhaka. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan janji Allah kepada setiap orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan ayat yang kita bacakan ini juga Allah Ta'ala memberi peringatan kepada seluruh manusia akan kekuasaan Allah yang sebenar. Allah yang mengancam dengan azab kepada yang menderhaka, yang menjanjikan balasan yang baik kepada orang yang taat. Allah ini Tuhan yang paling berkuasa. Maka Allah memberi peringatan kepada seluruh manusia untuk menggunakan akal mereka untuk melihat kekuasaan Allah yang menguruskan seluruhnya 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang mengetahui setiap sesuatu, yang mentakdirkan atas setiap makhluk-makhluknya. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum hakam talak pada ayat yang pertama sehingga ayat ke-7 yang telah kita bacakan, tafsirkan pada 3 penafsiran kita yang dahulu, Allah menjelaskan hukum hakam talak, hukum hakam iddah dan kewajiban-kewajiban sepanjang dalam iddah. Maka Allah memberi amaran supaya tidak melanggar perintah Allah ini. Kerana setiap perintah Allah Ta'ala merupakan suatu perkara yang besar. Merupakan suatu perkara yang penting. Orang-orang yang melanggar perintah Allah sekaligus melanggar perintah yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Kerana apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah perintah Allah yang diutuskan para Rasul untuk memberitahu seluruh hamba-hambanya. Allah menjanjikan dengan azab yang sepadan, yang bersesuaian. Dan Allah mengingatkan bahawa umat-umat terdahulu yang rosak, hancur, binasa kerana mereka tidak mempedulikan perintah Allah dan mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Di sini Allah beritahu rahsia terbesar untuk diketahui oleh semua manusia. Bahawa di sana ada tamadun manusia yang pelbagai. Dan setiap tamadun ini berakhir disebabkan mereka menderhaka pada perintah Allah dan Rasul. Selagi mana tamadun manusia ini tidak menderhaka pada perintah Allah dan Rasul, Allah kekalkan dia pada satu tempoh. Arti kalau ahli-ahli sejarah dan ekologi, orang-orang yang mencari tentang rahsia-rahsia kehidupan makhluk Allah atas muka bumi ini, dengan peninggalan setiap tamadun tempat tinggal yang pelbagai dan sejarah-sejarah kehidupan yang pernah wujud, maka Allah Ta'ala menjelaskan mereka ini musnah. Bukan sebab faktornya kerana terlalu lama duduk kat dunia, bukan itu. Tetapi faktornya menderhaka kepada perintah Allah. Dan Allah menyebut dalam banyak ayat tentang kemusnahan mereka. Kita lihat apa yang Allah sebut. Dalam permulaan apa yang Allah Ta'ala firmankan. Wa ka'ayyim min qaryah. Perkataan wa ka'ayyin memberi maksud terlalu banyak. Ka'ayyin banyak sungguh. Banyak sangat. Ay wa kathirun min ahli qaryah. Banyak negeri-negeri, banyak kampung-kampung, banyak tamadun-tamadun. Banyak umat. Wa ka'ayyim min qaryatin, negeri-negeri. Perkataan qaryah di sini, kalau secara literally kita tengok maknanya kampung lah. Orang mengaji basic bahasa Arab. Qaryatun, kampung. Kalau sebut negeri kita panggil baladun, balad. Kalau negara kita panggil bilad, negeri, bilad. Kita sebut perkataan balad. Sebagaimana Allah berfirman,
La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan pemilik. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri yang mulia ini. Dengan negeri Mekah maksudnya. Al-balad. Maka perkataan qaryah di sini asal makna kampung secara literally. Tetapi qaryah ini merujuk kepada penempatan manusia. Tuan-tuan, bila kita sebut kampung, kita melihat kemesraan penduduknya. Keseragaman, kesepakatan, gotong royongnya. Kalau kita sebut bandar, keakuan, bersendirian, tak nak peduli orang. Istilah kita bandar. Allah nak menyebut satu tempat tinggal manusia, di sebalik mereka ini bersatu padu. Di sebalik mereka ini bermesra antara ahli penduduk negerinya. Namun bila mereka derhaka pada Allah, tetap akan binasa. Kalau kita fikir, kalau negeri ni yang jenis, macam kita faham sekarang duduk asing-asing, ini yang akan binasa. Bukan asas mereka binasa itu kerana mereka bersendirian begitu. Tapi kerana melanggar perintah Allah. Walaupun mereka ini persepahaman tinggi sebagaimana kaum Nabi Lut. Sepahaman tinggi, tapi sepahaman tinggi untuk langgar perintah Allah. Macam geng-geng LGBTQ SRT tu, yang banyak mereka mesra sama mereka. Pertahankan sesama mereka. Mereka cuba guna ganti nama baru untuk mereka. Jangan sebut he, jangan sebut she, sebut they. Mereka promote panggilan baru, they. Artinya mereka. Jangan sebut dia lelaki atau dia perempuan. Dalam kita sebut ganti nama untuk lelaki dan perempuan, he dan she. Atau orang nak sebut anta dan anti. Tak, disebut they. Home, mereka. Dan mereka membentuk suatu kesatuan yang kuat untuk memperjuangkan hak mereka. Lalu mereka pun bergabung di seluruh tempat. Berpakat dengan semua syarikat gergasi. Siapa yang hina gay, lesbian, kalau dia dapat tajaan daripada syarikat ini, kena batal. Allah nak sebut walaupun kamu bersatu atas maksiat. Walau kuat macam mana, Allah akan binasakan. Apa tadi yang tak kuat tu? Yang saya katakan bersepakat buat derhaka sebagaimana kaum Nabi Lut. Sepakat. Sehingga tinggal Nabi Lut seorang je. Yang beriman selain semua kafir. Keluarga Nabi Lut. Dan yang tidak terlibat dengan homoseks dan lesbian dan segala kejahatan. Cuma Nabi Lut dan keluarganya. Yang lain semua bersepakat. Tak ada seorang pun yang backup Nabi Lut. Akhirnya negeri dengan kesepakatan buat maksiat dilingkupkan oleh Allah. Kerana ahli maksiat menyangka dengan dia bersatu padu, dia kuat. Siapa yang kuat di hadapan azab Allah? Siapa yang kuat di hadapan kemurkaan Allah? Yang kata yang buat maksiat pecah-pecah ni, yang bersatu padu. Bagaimana hari ni mereka bersatu padu untuk mengiktiraf golongan homoseks dan lesbian. Sehingga di Belanda, mereka perkenalkan satu silibus baru. Memperkenalkan jantina baru. Yang disebut sebagai transgender. Mereka bawa ni. Tunjuk, ini satu jantina baru, kita kena akui. Mereka ajar anak-anak kecil menerimanya. Kerosakan yang mereka cuba buat. Dan dunia kemaksiatan pada Allah. Fitrah. Maka Allah kata, wa ka'ayyin min qaryatin. Banyak negeri. Walau bagaimana bersatu padu ahli penduduk negeri. Tetapi bila mereka ini kata Allah, atat daripada perkataan atat. Derhaka melampau. Sampai peringkat mereka menganggap orang yang baik itu yang buat jenayah. Macam mana kita cerita tentang sejarah Pompei yang menganggap siapa yang tidak meminjamkan isterinya untuk dizinai dianggap jenayah. Yang tidak membenarkan anak perempuan yang berzina dianggap jenayah. Sejarah Pompei kalau tuan-tuan baca. Siapa yang anti-seks bebas dianggap penjenayah dan ditangkap. Di siapa peringkat, mereka akan buat satu undang-undang untuk menormalisasikan maksiat dan kejahatan dan menganggap orang yang menentang ini sebagai pesalah. Ini kalau kita kritik transgender, kita pula bersalah. Bukan transgender tu bersalah. Macam Yahudi buat undang-undang lah. Siapa yang kritik Yahudi, dia salah. Kritik lain pada Yahudi, betul. Kritik Yahudi maka dianggap sebagai mu'adiyatu as-samiyah atau disebut antisemitik. Kritik je. Apa benda pun kritik je. Tu dia kata ini anti-Yahudi. Mereka bina naratif. Jadi golongan ahli maksiat.
Mereka bina naratif siapa yang tentang maksiat dianggap penjenayah. Macam hari ni mereka gunakan kadang dengan istilah terror ataupun ini pengganas. Atau disebut ekstrim. Bila kita kata janganlah buat maksiat sekarang, ini ekstrim, fahaman Islam ekstrim. Kita nak fahaman Islam yang moderate. Malang boleh menarak. Siang boleh buat tu, boleh buat belaka sebab ini Islam moderate. Bila orang Islam bercakap tentang hukum yang haram yang telah disebut oleh Quran, mereka kata ini ekstrim. Mereka bina satu naratif Islam yang ekstrim. Yang ke masjid ini ekstrim. Bila ada seorang pemain bola sepak Perancis terkenal. Kalau tuan-tuan masih kenal nama dia, Frank Ribery. Tak kenal pun tak apa, tak penting. Tak masuk periksa. Saja saya nak sebut. Bila dia pergi ke masjid di Marseille, di Perancis, kerana dia ke masjid dia anggap sebagai pengganas. Dia anggap kerana ke masjid, pengganas. Sampai macam tu mereka bina naratif. Kan tu mereka cuba menghalang pembinaan masjid. Yang pakai purdah anggap pengganas, mereka haramkan purdah. Yang pakai jubah, pengganas. Mereka haramkan jubah bagi wanita. Demikian mereka membina naratif. Orang baik dianggap salah. Yang telanjang, ini bagus. Ini orang setia mendukung dasar sekular Perancis. Telanjang tak salah, pakai tudung salah. Macam tu. Jadi akal kita tak nak masuk, tak nak bering lah. Yang telanjang tidak dianggap salah, ini hak asasi. Yang tu cuba tutup dengan baik, ini pengganas. Maka ini disebut kata atat, melampau. Tuan-tuan, kalau dia buat jahat, dia je jahat. Lepas tu dibiarkan buat baik, dia buat baik, dia belum dimusnahkan. Kalau negara tu negara jahat lah. Tapi dia tak halang orang buat baik. Anak ke masjid gilah, nak semayang gilah. Dia pun tak halang. Dan dia dengan jahat dia. Yang baik ni dengan baik dia. Nasai dia masih ada peluang. Tapi kalau siapa mereka, dia buat jahat, kemudian halang orang buat baik. Maka ini melampau. Ini disebut atat an amri rabbiha. Yang melawan perintah Allah wa rusulihi dan rasul-rasul yang diutuskan. Fahasabnaha. Lalu kami membinasakan mereka. Apa maksud? Fahasabnaha hisaban syadida. Maksudnya ialah kami akan seksa mereka, kami akan hukum mereka daripada sekecil-kecil kesalahan mereka sampai sebesar-besarnya. Jadi kami akan menyukarkan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sebut hasabna, kami akan menyusahkan mereka nanti. Sebagaimana mereka menyusahkan kebaikan. Kami akan jadikan mereka susah yang kecil sampai yang besar di dunia dan di akhirat. Ini perkataan fahasabnaha hisaban syadida. Kami akan menghukum mereka dan sekecil-kecil kesalahan sampai sebesar-besar. Tak ada lagi kita katakan yang ni tak diazab, yang ni tak dikira. Dikira semua. Kira semua. Yang dibuat jahat tu kira semua. Tak ada yang dicincai-cincai. Kemudian kata Allah Taala, wa'adzabnaha azaban nukra, dan kami azab, kami turunkan azab kepada mereka dengan azab yang nukra, yang begitu dahsyat. Sama ada di dunia menjadi bahan bualan manusia bercakap. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala beri contoh bagaimana negara-negara, bagaimana tamadun yang dimusnahkan yang akhirnya menjadi percakapan manusia. Kemusnahan Fir'aun, kemusnahan Namrud, kemusnahan orang-orang yang zalim Samud, kaum Ad. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbagai antaranya surah Al-Qasas dan surah Al-Hajj dan surah Ad-Dukhan. Firman Allah Ta'ala, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Betapa banyak negeri-negeri yang sombong, yang mewah kehidupannya, lalu kami musnahkan, meninggalkan cuma kesan-kesan tempat tinggal yang tidak lagi didiami melainkan sedikit. Yang pertama, bila Allah musnahkan negara-negara yang melanggar perintah Allah, Allah jadikan dia tidak didiami lagi. Kalau ada pun cuma sikit. Mungkin yang tinggal ni geng-geng arkeologi je. Tuan-tuan tengok Samud, tuan-tuan tengok Madain Soleh, tuan-tuan tengok semua tempat dibinasakan. Ada tak orang buat projek perumahan kat situ duduk? Allah jadikan ini tempat yang mal'un, curse. Tempat ini dilaknat oleh Allah. Sehingga kita tidak digalakkan menziarahinya, melainkan untuk mengambil iktibar, pengajaran. Nak ambil pengajaran boleh. Tuan-tuan nak pergi kat piramid Firaun ambil pengajaran boleh. Tuan-tuan nak pergi ke Madain Soleh ambil pengajaran boleh. Kan ini dibenarkan berdasarkan firman Allah Ta'ala.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihat bagaimana Allah musnahkan kaum yang mendustakan. Yang kata tak boleh, berlawan dengan ayat ni. Allah kata fasiru, pergi. Pergi berjalan, tengok. Fanzuru, perhati dan lihat, kaji. Ceritakan. Tuan-tuan kita kalau cerita tanpa bawa tempat ni tak nampak cerita ni. Ini tempat Firaun yang ngaku Tuhan. Sehingga piramid dia dibina, bila nak masuk kena rokok. Untuk dia terus mengaku Tuhan sampai mati. Masuk tu kena rokok. Dia tak masuk tegak macam tu. Tuan-tuan kena tunduk sampai ke tempat Firaun. Baru boleh tegak. Itu mereka buat. Dengan kesombongan mengaku Tuhan. Tengok semua tamadun yang dah hancur ni. Yang cuma tinggal bangunan, pecahan bangunannya, mungkin pinggang mangkuknya, mungkin sekian-sekiannya. Tapi tidak ada lagi tempat itu orang tinggal. Ini Jizah tak ada orang duduk situ. Kawasan Firaun tu. Padang pasir. Yang cuma ada piramid-piramid yang banyak. Ini Madain Soleh tak ada orang duduk situ. Kalau ada pun ni bahagian pelancongan je tak situ. Bukannya kita katakan penempatan. Ini kaum Ad juga begitu. Semua kaum ini kata Allah, lam tuskan, tak ada lagi orang tinggal. Kalau ada pun kata Allah, illa qalila, sikit. Yang saya katakan mereka-mereka yang mungkin nak buat kajian. Dan ayat ini Allah berfirman, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Betapa banyak negeri yang kami musnahkan hanya meninggalkan kesan-kesan binaan dan kesan-kesan kehidupan, tapi tak ada lagi yang sempurna daripada kesan peninggalan tersebut. Yang tinggal cuma puin-puin yang hancur, kesan-kesan yang hancur. Walaupun hari ini ahli sejarah bina balik. Mereka jumpa kota-kota lama yang hancur, mereka bina balik. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan mereka ini bangunan ataupun tempat ini semuanya hancur. Tinggal kesan-kesan sahaja. Istana yang kukuh semua tinggal kesan sahaja. Perigi sudah pun kering airnya. Untuk tunjuk ni ada kehidupan dulu. Dalam ayat yang Allah berfirman, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Betapa banyak kami musnahkan orang-orang yang zalim sehingga mereka meninggalkan segala kekayaan mereka, segala kenikmatan mereka yang pernah mereka kecapi, dan kami gantikan orang lain untuk mengambilnya. Artinya musnah satu kaum, Allah ganti kaum lain. Summa ansha'na khalqan akhar, kemudian kami jadikan golongan lain. Golongan tu habis. Macam kita cerita tentang kaum Thamud bila hancur dengan tamadun pelbagai hancur, akhirnya datang golongan lain pula ganti. Yang ni dah tak ada dah. Yang ni pun sama juga, degil, hancurkan, ganti yang lain pula. Sebab kerana kita melihat harta-harta yang kita warisi. Ni masa ayah kita hidup, maka dia pun punya harta ini dan itu. Kemudian dia mati, kita pula warisi. Kemudian anak-anak kita demikian, diwarisi. Untuk dijadikan ujian kepada setiap hamba-hamba. Kemudian kata Allah Ta'ala, sebab menyebut tentang bagaimana hancurnya negeri dan negara, bagaimana hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadhaqat wabala amriha. Lalu mereka merasakan pedihnya azab tersebut. Pedihnya azab tersebut, hancur semuanya. Wa kana akibatu amriha. Dan kesudahan keadaan mereka akhirat kelak khusran, rugi. Kat dunia dah hancur, pedih rasa azab. Kat akhirat khusran, rugi. Tak ada apa-apa yang boleh dibawa. A'addallahu lahum azaban syadida. Allah sediakan bagi mereka azab yang dahsyat. Fattakullah, kerana itu bertakwalah pada Allah. Ya ulil albab, wahai orang yang ada akal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang ada akal, khususnya allazina amanu, yang beriman. Orang beriman, ambillah pengajaran daripada kaum yang sudah dibinasakan. Supaya iman mereka dibina dengan penuh pengajaran, rasa takut dan harap pada Allah. Tuan-tuan kita, kalau tak nak ambil pengajaran sebesar tu, ambillah pengajaran daripada kematian-kematian orang yang dekat dengan kita. Hidup kat dunia sementara, tak kekal. Hidup kat dunia kita nak seronok macam mana? Tuan-tuan, sebagaimana kata Hasan al-Basri, kematian mendedahkan segala keaiban dunia.
Kita duk ingat dunia ni seronok sangat. Itu yang kita nak. Gembira sangat, itu yang kita cari. Sebab tu kita lebih cari hiburan daripada benda hakikat. Kita lebih suka. Itu kalau hiburan, penuh stadium. Noh, 85,000. Habis hancur semua. Rumput-rumput tu hancur belaka. Rugi pula stadium tu. Bagi saya sangat. Hancur rumput-rumput. Semua ni. Padahal lagu tu boleh dengar kat rumah je. Boleh dengar kat rumah. Ulang benda sama. 100 kali, 200 kali. Berbeza dengan benda ilmu, dia bukan benda yang dia berulang-ulang, dia akan datang. Baru. Bukan ada skrip ilmu, tak ada skrip. Yang lagu-lagu kalau tuan-tuan dengar, itulah dia tak berubah. Dia tak akan berubah. Sebab tuan-tuan ramai sini kata pun jadi berubah. Dia tak berubah. Sama. Tetapi manusia cenderung pada benda tu. Hiburan. Sehingga mereka melihat kematian, bagaimana kematian membuka segala keaiban dunia. Akhir pula kita tahu dunia tak seindah yang kita rasa. Yang kita anggap. Tuan-tuan bila berlaku kematian, di mana indahnya dunia? Sila beritahu. Tuan-tuan tengok kematian, tuan-tuan tengok kubur. Mana indah dunia setelah kita melihat kematian? Adakah indah segala istana kita, rumah kita, harta benda? Tak ada apa yang indah. Si mati ni tak buat apa-apa. Si mati ni bersendirian diusung tanpa berkata apa-apa. Diam terus walaupun petah berbicara. Walau bijak berbicara dahulu. Kali ni diam terus. Tak kata apa. Kenapa Allah jadikan orang yang mati ni tak kata apa-apa dah? Kerana dia rasa ruginya apa yang telah dilakukan di dunia. Tak boleh cakap apa. Tuan-tuan kita kalau memang salah banyak, tuan-tuan cakap apa? Ni zaman-zaman kita langgar display kat sekolah. Cikgu disiplin panggil. Awak tahu salah apa? Diam, tak cakap apa. Banyak sangat salah. Baju tak masuk dalam, nemtek tak pakai. Banyak sangat salah. Kerja rumah tak buat, sekolah ponteng. Tipu. Semua benda. Periksa pun tak lulus. Kalau dengan banyak kesalahan, tuan-tuan nak cakap apa? Kalau kita ambil analogi mudah zaman sekolah, diam je lah. Tunggu rotang atas belakang. Itulah. Tunggu kena rotan je lah. Kalau kita buat salah banyak, diri di hadapan orang yang akan hisap kita, kita tak cakap apa. Orang mati Allah jadikan dia diam terus. Kenapa yang dia dah buat untuk akhirat? Tak terkata dia. Tak terkata bagaimana kita kena scam dengan dunia. Teruk sangat kena scam pun. Kalau kita kena scam dengan geng-geng ni, sampai habis duit pencen kita, kita pun dah tak cakap apa. Orang tanya pun kita nak marah. Yang tanya lah, jangan tanya. Marah kita. Sebab nampak bodoh sangat kena tipu. Macam mana boleh kena tipu? Kita ni. Tuan-tuan, kita selalu sebut skamer paling besar dunia ni lah. Paling besar. Dia tipu tanpa ada seorang pun report kat polis. Tak ada orang report. Skamer yang RM1, yang RM1,000, RM2,000 itu ramai report. Ni skamer dunia ada orang report. Melainkan para rasul yang beritahu. Melainkan pewaris rasul yang beritahu. Ingatkan kepada kita. Sebab kalau kita report pun polis pun ketawa. Cik, saya nak report ni. Skamer. Oh, dunia skamer kuat ni. Tolong ambil tindakan pada dunia. Tak ada orang boleh buat. Tapi itulah hakikat bila berlaku kematian, terbongkar semua tipu daya dunia. Bagaimana kita kisahkan bagaimana dunia datang dengan rupa bentuk yang buruk yang dilihat oleh Nabi Isa AS. Kalau Nabi Isa tanya, kamu ni wanita yang kahwin. Yang kahwin ke tak kahwin? Dia kata kahwin. Kahwin sikit, kahwin ramai. Kahwin ramai, suami banyak. Habis suami kamu ni mati ke apa? Bukan, saya bunuh belaka. Semua yang berkahwin dengan dia, saya bunuh belaka. Siapa kamu? Saya dunia. Saya dunia. Saya telah membunuh semua suami-suami saya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, betapa dunia itu rapat dengan kita seperti dia berkahwin dengan kita. Dia kahwin dengan kita. Dan kita lupa bahayanya dia. Dia telah masuk dalam segala kehidupan kita. Di dapurnya, di bilik tidurnya, dunia. Semua tempat. Kalau kita andaikan isteri kita, dia ikut semua tempat lah pergi. Semua tempat dia pergi dan semua tempat dia akan pengaruhi kita. Pasangan kita. Demikian dunia. Kat mana pun ada dunia. Dia pengaruhi kita. Maka Allah beri peringatan. Kalau saya katakan kita tak nak ambil pengajaran tengok kaum-kaum yang binasa, tengoklah kematian. Bagaimana dia telah mendedahkan kehidupan sebenar. Kemudian kata Allah, Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah telah turunkan pada kamu Al-Quran yang menjadi peringatan. Sebab tu tuan-tuan sila baca Quran. Untuk sentiasa dapat peringatan. Jadi reminder senantiasa. Baca Quran, tuan-tuan ubahlah cara baca Quran. Cubalah baca Quran untuk faham.
daripada baca Quran untuk habis khatam. Saya nak buat bina saya lagi 2 juzuk nak habis tak? Tuan-tuan cubalah belajar Quran, baca Quran untuk faham. Daripada cuma kita nak belajar Quran secara kita cuma nak benda teknikal, nak betul tajwid, itu benda teknikal. Nak suruh baca lancar, itu benda teknikal. Nak hafal, itu teknikal. Yang asasnya ialah tadabbur. Tadabbur. Sebab tu yang lain-lain, ilmu-ilmu lain tentang Quran itu berlaku selepas itu. Kata Nabi SAW turun, Nabi bukan nak ajar tajwid secara yang kita belajar hari ni. Betul, Nabi sebut betul lah. Pak Nabi asas pada tajwid. Tapi sahabat tak tekan benda tu. Mungkin fitrah mereka dah tahu. Tapi mereka tetap pergi pada asasnya tadabbur. Tadabbur. Saya kata Umar Al-Khattab, aku tidak akan berpindah pada satu ayat, melainkan aku faham ayat. Baru aku pindah. Hari ini saya katakan kita kena ubahlah trend cara kita baca Quran. Hanya melihat pada lunak suara, sedap, lagu. Kita tak kata tak boleh, okeylah. Baguslah dia beri semangat untuk kita dengar. Tapi cuba letak yang asas tu asas. Macam tujuan kita makan lah. Apa tujuan kita makan? Nak kenyang. Cerita macam mana dia punya presentation dia, itu cuma teknikal. Yang penting kita makan, kita kenyang, kita sihat. Kalau makan tu dah tak boleh beri kita sihat, walau presentation dia cantik, ada bunga, ada siang-siang, kita pun takut nak makan. Al-Quran kita lihat keutamaannya untuk tadabbur. Setiap kali kita baca tadabbur. Kerana Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah telah menurunkan peringatan untuk kamu. Quran ini Allah panggil zikr. Apa maksud zikr? Peringatan. Dia akan ingatkan kita dunia apa, akhirat apa, syurga apa, neraka apa, perintah Allah tu apa. Dia ingatkan belaka. Yang kita lakukan setiap hari. Mana dia perintah Allah, mana dia nafsu kita. Kita dah bicara bab hukum talak, hukum iddah. Ini hukum Allah. Quran beri peringatan. Kau nak bercerai macam ni. Tanggungjawab cerai macam ni. Kalau kamu berselisih, macam ni penyelesaian. Orang Islam sentiasa ada panduan. Maka ini zikr, peringatan. Kemudian kata Allah, Rasulan yatlu alaikum. Rasul yang datang membacakan ayat kepada kamu. Mubayyinat, dengan segala hujah yang jelas nyata. Tuan-tuan, kita selalu beritahu, Allah jadikan Islam ini, ilmu yang dipelajari, bukan jampi yang dihafaz. Islam bukan jampi mentera. Islam ialah kehidupan. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Bahawasanya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Apa maksud ad-din? Perkataan din memberi maksud cara hidup. Ia berbeza dengan perkataan religion. Dia berbeza dengan perkataan kita sebut agama tu. Kerana agama dalam definisi sekular cuma tukusum muayyana wa mazmura. Ia adalah tukus muayyana, bentuk ritual tertentu, dan mazmur ni jampi serapah yang dihafaz. Itu dalam definisi agama dan fahaman sekular. Apa itu agama? Dia cuma tukus. Ia hanyalah bentuk ritual. Ada hari-hari dia. Yang ni hari Ahad dia. Yang ni setahun 2 kali. Itu ritual. Tapi bila sebut Islam, Islam ni bukan ritual. Kehidupan. Tuan-tuan solat 5 waktu, itu kehidupan satu hari. Lihat bagaimana Allah susun. Zuhur. Sampailah kita solat subuh. Apa kata Allah tentang solat? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu kami susun jadualnya, waktunya. Tuan-tuan, bila solat itu jadi salah satu waktu kehidupan kita, mana dia dalam kehidupan kita. Dia bukan, okey, kita minggu depan nak solat. Bukan, awak setiap hari awak kena fikir solat. Bukan setiap hari, setiap detik tu. Ni lepas zuhur, solat asar pula nanti. Hatta kita orang Islam berjanji dengan solat. Bila nak jumpa? Lepas isyak lah. Bila nak jumpa? Lihat kehidupan. Bila jumpa? Lepas zuhur. Ini Acong kata ni nak hantar perabot bila? Awak lepas zuhur awak hantar. Dia pun kena faham lepas zuhur. Kena faham. Lepas zuhur. Lepas asar kita jumpa. Lepas maghrib. Subuh nanti. Bagaimana sehingga waktu solat ini menjadi penanda waktu untuk kita bertemu, berjumpa, rancang sekian itu dan ini. Kenapa? Ia kehidupan. Ia kehidupan. Itu kita sebut setiap hari. Sama juga hal-hal yang lain. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, agama ini telah dibacakan, telah diterangkan oleh Rasul dengan sifat mubayyinat, jelas nyata. Tak ada benda yang kita buat ni tuan tak jelas. Apa benda tak jelas lah? Tak jelas. Tuan-tuan nak tanya tentang apa dalam ibadah? Ia jelas. Tujuan, falsafah, maqasid, objektif, jelas.
Baik saya sebut dalam bab harta pusaka, dalam bab nikah kahwin. Kenapa nikah kahwin Islam syariatkan begitu begini? Cukup jelas. Kenapa ada iddah? Cukup jelas. Kenapa ada nafkah? Cukup jelas. Islam sebut kenapa. Kenapa pula ada mas kahwin? Cukup jelas. Kenapa mas kahwin dibayar oleh lelaki bukan perempuan? Kenapa nafkah lelaki bukan perempuan? Jelas dalam Quran. Dan kenapa kita katakan taat itu pada suami, bukan pada isteri? Cukup jelas disebut. Jadi Islam datang bukan dengan keadaan kita, ikut je. Tak. Allah jadikan kita ada akal untuk kita memikirkan keindahan syariat. Sebab itu tuan-tuan, bila faham syariat, kita akan tahu indahnya syariat. Sebagaimana kita bercakap tentang hukum cerai dan sebagainya, indahnya syariat. Islam tak biarkan kita, kalau tak suka pasangan, lari macam tu je. Bukan, ada tanggungjawab. Kamu nak pegang dengan baik atau lepas dengan baik. Kamu tak boleh, saya tak suka bini saya pun tinggal je. Tahun, 5 tahun gantung. Kamu berdosa. Dan kamu langgar perintah Allah dan kamu tunggu azab. Jangan ingat lepas macam tu je. Yang perempuan sama agak-agak dah bosang dah jadi isteri, lari je. 5 tahun tak pernah balik. Ada hukumnya. Kau boleh lari macam tu. Kamu tak boleh lari daripada hukum Allah. Bolehlah lari daripada suami tu. Bolehlah lari daripada isteri tu. Tapi tak boleh lari dari Allah. Kerana terikat hukum. Akhirnya apa kena? Allah dah sebut. Walau Allah bercakap bab cerai, berai, iddah. Tapi Allah sebut tentang kaum yang dibinasakan. Untuk menunjukkan walaupun hukum itu bersifat kekeluargaan. Tetap besar di sisi Allah. Hukum Allah. Contoh kalau kita sebut macam ni lah. Kalau titah raja. Sekecil mana pun titah raja sebenarnya besar bagi kita orang awam. Raja kalau bertitah. Sekecil mana pun dia bertitah hal dia. Tetap kita anggap besar sebab dia raja. Semua orang bawah ni jangan buat lebih kurang titah raja ni. Apatah lagi raja pada segala raja? Allah. Jadi hukum-hukum kekeluargaan jangan main-main. Allah cerita tentang kebinasaan kau. Nak beritahu bahayanya hukum yang akan menanti orang mengabaikan. Kemudian kata Allah, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihat, untuk mengeluarkan, jadi untuk memberi faham orang-orang beriman dan beramal soleh daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, cahaya petunjuk dan hidayah. Kerana itu kita katakan bahawa Islam adalah cahaya pada kehidupan. Kerana setiap kehidupan kita bersuluh terang benderang. Tuan-tuan nak buat apa pun, Islam beritahu cara dia. Tuan-tuan nak buat apa? Cuba beritahu nak buat apa? Melainkan Islam datang menyuluh kegelapan urusan tadi sehingga bercahaya macam mana saya nak buat. Kita jumpa barang orang, macam mana nak buat jumpa barang orang? Datang Islam beritahu. Kalau jumpa barang orang, buat macam ni, buat macam ni. Tuan-tuan, bila kita bergaduh berbalah, macam mana nak buat ni? Islam pun tunjuk pada kita macam mana berbalah, buat macam ni, macam ni, macam ni. Kita nak berniaga, macam mana nak buat? Islam pun datang tunjuk, ini cara berniaga, sekian. Tuan-tuan, apa pun yang kita buat dalam hidup. Datang Islam, beri kita suluhannya, cahayanya. Sehingga kita tidak akan kebingungan untuk buat apa. Bengong tu pun sebab kita jahil. Bukan sebab tak ada orang bila ada ilmu jadi bengong nak buat. Kata kita dan semua kehidupan kita. Bila mana kita tahu, kita akan nampak dengan yakin kita boleh buat. Semua urusan. Sebab itu Islam menekankan ilmu. Dan Nabi yang diutuskan meletakkan syarat ilmu penting dalam makna keimanan dan dalam makna melakukan amal soleh. Ilmu. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi-Nya dalam surah Taha pada ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang Allah ajar. Bagaimana orang Islam berada pada ilmu yang Allah ajar, maka selamat. Bukan ilmu yang manusia ajar, ilmu yang Allah ajar. Tuan-tuan, ilmu yang manusia ajar, architecture, berkait dengan sekian, itu bersifat evolusi. Dia akan berubah-ubah. Ilmu yang Allah ajar ni dia tak berubah. Sembahyang 5 waktu dia tak berubah. Sebab tuan-tuan jadi moden, tuan-tuan solat 3 je lah. Ilmu manusia dia adalah evolusi. Evolusi maksud ikut perkembangan. Tengok telefon, berlaku evolusi. Tengok kereta, berlaku evolusi. Daripada pakai minyak, sehinggalah pakai bateri. Nanti mungkin kuasa solar. Nanti mungkin lain-lain. Itu evolusi. Telefon kita daripada besar-besarnya, makin lama makin kecil. Kemudian kembali besar balik. Begitu evolusi. Rumah kita buat, evolusi. Daripada rumah kayu, tak ada paku, pakai baji. Sampailah rumah kita ni jadi pasang siap, bla bla bla, jadi rumah. Itu evolusi. Pakaian kita, evolusi.
Daripada pakai begini, akan jadi macam ni. Evolusi, maksud evolusi lah benda tu, dia tak akan tetap sebab dia berdasarkan keperluan semasa. Mata wang kita evolusi. Tapi bila sebut syariat bukan evolusi. Syariat dipanggil sawabik. Apa maksud sawabik? Tetap. Tutup aurat tetap. Tuan-tuan model macam mana tutup aurat? Mungkin tudungnya berbeza. Tapi aurat tu sama, tutup aurat. Mungkin pakaian kita dan menutup aurat berbeza. Tapi auratnya sama. Perkahwinan, berkait dengan akad dan sebagainya. Ia sawabik, sama je. Sama je, lafaznya sama. Saksi dan sebagainya. Mungkin cara berbeza. Yang ni akad nikah atas pokok. Itu suka dia lah. Dia nak akad nikah atas bangunan ke. Nak akad nikah atas laut ke. Itu cara dia, evolusi zaman. Kalau orang kan zaman bangga kek 2 tingkat. Lepas tu naik 4 tingkat. Daripada potong dengan pisau plastik, potong dengan pedang samurai. Itu evolusi dia buat. Daripada baju macam ni, sampai baju macam ni. Itu evolusi budaya, uruf. Itu Islam tak campur. Itu tengoklah macam mana awak punya zaman. Tapi secara hukum, saksi tu sama. Yang akad nikah tu sama. Ini yang kita kena bezakan. Kenapa kita kata mubayyinat, ilmu asas pada ilmu Islam yang terang benderang dalam kehidupan yang asas. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billah, siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan beramal soleh, Allah akan masukkan dia dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan dia sebaik-baik rezeki, dengan sebaik-baik pembalasan, dengan sebaik-baik nikmat yang tidak dapat tidak pernah difikirkan, sebagaimana firman-Nya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa, satu diri pun mengetahui apa yang Allah sediakan dari pelbagai nikmat dalam syurga sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Ini maksud qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah memperelokkan rezekinya dalam syurga. Apa maksud memperelokkan rezeki dalam syurga? Melapangkan, meluaskan pada rezeki yang tak pernah difikir sehebat itu rezeki. Tak pernah terfikir tuan-tuan. Hari ni kalau kita lah pergi kedai-kedai yang tertentu, dah hebat dah nampak. Di syurga Allah sediakan segala-gala yang hebat. Segala-gala yang hebat yang tidak pernah terfikir. Kalau sekiranya satu je makanan syurga jatuh ke dunia tuan-tuan, nescaya semua manusia tak pernah akan pandang makanan di dunia sampai bila-bila. Satu je. Tak payah banyak, satu je. Turun karipak dari syurga, habis yang lain. Satu je, contoh. Apa terjadi kalau semua diberikan? Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis tentang solat gerhana. Bila Rasulullah melihat anggur dalam syurga. Tengah sembahyang Nabi tengok anggur dalam syurga. Tengah sembahyang gerhana. Maka Rasulullah SAW pun ke depan dan cuba ambil anggur. Ketika tengah solat Nabi nampak. Lalu selepas selesai solat, kata Rasul, barangkali kamu bertanya tentang apa yang aku buat. Ketika mana aku solat, aku nampak dibuka di hadapanku syurga dan aku nampak buah anggur. Aku ingin mengambilnya supaya umat aku dapat rasa. Kalau sekiranya Allah izinkan, nescaya buah anggur ni tak pernah habis sampai bila-bila. Kalau kau ambil ni, sikit ni, tak habis anggur tu. Makan ada. Bayangkan, itu baru sikit nak ambil. Tapi Allah belum izinkan. Tengok boleh. Belum dapat. Dinikmati. Kerana sifat syurga itu dia kekal, bukan binasa. Sebab itu dia tak boleh datang di tempat negeri binasa. Ni dunia ni tuan-tuan, siapa pun datang sini dia akan binasa. Siapa pun. Itu hukum yang Allah tetapkan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada atas bumi ini akan binasa. Kan itu kita dah sebut dulu kenapa pahala tak datang kat dunia. Sebab dia akan binasa. Sebab itu pahala Allah simpan akhirat. Kalau Allah bagi kita buat tu dapat pahala kat dunia ni, maka pahala tu akan binasa. Maka dia tak akan dinilai pahalanya. Maka ditempatkan di tempat yang kekal. Tempat yang kekal. Dan kerana besar pahala. Pahala ni bukan kecil. Pahala terlalu besar. Tak muat kat dunia ni. Seorang kalau buat baik, satu dunia ni tak muat nak letak pahala dia. Jangan kata yang ramai-ramai ni. Dek besarnya pahala tu, kecilnya dunia. Kemudian kata Allah. Lepas Allah menyebut tentang amaran yang derhaka, kemudian Allah menyebut tentang kegembiraan orang yang taat. Kemudian Allah menyatakan, atas alasan amaran dan juga khabar gembira. Siapa yang beri amaran dan yang beri khabar gembira ini? Allah. Siapa Allah? Allah.
Allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahu. Allah yang cakap macam ni, yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yatanazzalul dan setiap tempat itu ada urusan Allah, ada takdir Allah. Bainahun antaranya. Lita'lamu, untuk kamu semua mengetahui. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa penuh atas tiap sesuatu. Tuan-tuan, Allah cerita, dunia yang kita duduk ni kecil je. Di sebalik dunia ini ada 7 petala langit dan bumi yang tak pernah manusia tahu. Yang tak pernah manusia sampai. Yang begitu luas. Yang kita dengar orang ke bulang tu masih lagi berada pada dunia. Ni petala langit yang Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik dari langit ke langit. Yang setiap langit ada penjaga kalangan malaikat. Alam yang jauh lebih luas daripada bumi yang kerdil. Bumi yang kerdil, kecil. Bumi kita kecil je. Berbanding 7 petala langit yang besar. Dan setiap lapisan itu ada perintah Allah, ada takdir Allah. Ada makhluk Allah. Tentang makhluk Allah kat bumi ni sikit je. Makhluk Allah bagi setiap langit 1, 2, 3, 4. Begitu ramai. Di kalangan malaikat-malaikat. Begitu ramai kita kalau sebut kita manusia berapa trilion. Hari ni kita 8 trilion. Campurlah yang dulu. Letaklah kita 12 trilion. Katakan kita beri suatu assumption atau iftiradiyah. Anggaran manusia ni semua 20 trilion. 20 bilion. 20 bilion manusia. Katakan manusia daripada mula Adam sampai sekarang. Kita hari ni kita sebut kita 8 bilion. Mungkin sampai cecah 10 bilion. Kalau kita letak kita 20 bilion. Even trilion. Manusia ni semua 1 trilion sampai berlaku kiamat. Malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan jauh lebih ramai daripada manusia. Jauh. Bukan jauh lebih banyak daripada pasir-pasir di pantai. Ini makhluk Allah yang hebat. Allah kata antara langit dan bumi 7 petala itu ada makhluk Allah. Yang setiapnya ada urusan yang Allah Ta'ala tentukan dan tetapkan. Contoh ini cerita luas petala langit dan bumi. Bukan disebut tentang bagaimana di sebalik petala langit, bumi 7 lapis yang luas ini. Maka ada lagi makhluk Allah yang lebih besar pada itu. Dalam satu hadis. Rasulullah menyatakan, Mas-samawatu sab'a. وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاتٍ بِأَرْضِ فَلَاتٍ. Maksudnya bandingan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan kursi Allah. Seperti satu cincin, bulatan cincin yang tercampak di padang yang luas. Tuan-tuan, langit bumi luas, dah luas sangat. Bumi ni dah luas. Ni 7 petala langit yang melingkungi bumi lagi luas. Tidak pernah manusia capai walau dengan ilmunya. Jangan kata dengan sampainya. Ilmu pun tak sampai. Kita duk teropong, jumpa planet ujung sekali. Belum lagi dalam perkataan langit yang ke-7. Belum. Itu pun kita dah ukur jarak planet itu dengan cahaya. 1000 tahun perjalanan cahaya. Dah tak boleh sebut kilometer. Kerana kilometer dah habis infinity dah. Lalu mereka sebut dengan cahaya. Macam speed juga. Kalau kita naik kereta berapa? 200 km sejam. Masih perlahan. Bila dah laju sangat, dia pun mula menggunakan perkataan supersonik. Mengatasi suara. Supersonik. 1 Mach, 1000 km. 2 Mach, 3 Mach, 3000 km. Kalau buat laju lagi, tak boleh ukurlah dengan kilometer yang tuan-tuan tengok meter dekat kereta tuan-tuan. Sama juga jarak. Lagi mana boleh disebut jarak, masih dekat, insya-Allah boleh sampai. Dari sini ke Amerika berapa? 8,000, 10,000 km. InsyaAllah sampai. Tapi bila kita sebut bukan lagi jarak kilometer tapi cahaya, tak mungkin sampai. Kata jarak antara bumi dengan bulan masih boleh sebut kilometer. Ni jarak bumi ke planet sekian-sekian selama 10 atau 100 tahun perjalanan cahaya. Maknanya 10 kali roh kita keluar. Tak sampai-sampai lagi. Jauh. Allah Ta'ala menyebut tentang jauh. Sehingga manusia tak boleh nak sebut kilometer. Kata Allah menceritakan, Allah mempunyai 7 petala langit yang luas ini. Namun, bila Allah sebut dalam ayat yang lain, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah mengatasi seluruh petala langit dan bumi. Dan Rasulullah kata, bandingan 7 petala langit dan bumi. Seperti satu bulatan, halqah, kahalqatil mulka. Satu bulatan macam kita sebut cincin rotang bulat tu. Cincin tuan-tuan yang bulat tu, tuan-tuan campur tengah padang.
itu bandingan 7 petal langit dan bumi dengan kursi Allah. Dan kursi Allah pula bandingannya dengan arasy Allah. Arasy pula, arasy lain. Seperti sama juga gelongan bulatan yang dicampur padanya luas. So mana? Tuan-tuan kita, pasir gudang tak habis lagi nak raung. Tak habis lagi. Pakai waste lagi. Maksudnya besar dah tu. Besar. Kadang-kadang kita pergi mall besar dah tak pergi dah. Tak mampu dah nak pergi. Sampai tingkat 1 je. Tingkat 5 tak pergi dah Ustaz. Besar sangat. Tuan-tuan Allah nak beritahu. Kerajaan Allah yang maha luas. 7 petal langit dan bumi yang di antara keduanya ada makhluk Allah, ada urusan Allah, ada takdir Allah. Tuan-tuan jangan tengok bumi je banyak urusan sibuk. Ni urusan di langit jauh lebih sibuk daripada urusan bumi. Kerana kat bumi ni sibuk-sibuk tidur lagi, tidur. Jadi kalau tidur sibuk ke? Tuan-tuan kita, saya sibuk. Ada masa tidur? Ada. Di sana tak ada masa tidur. Malaikat tak pernah tidur. Dia sibuknya dia. Kita cerita sibuk-sibuk, akhirnya duduk Jambang lama juga 2 jam. Duduk tempat menari karaoke, lama juga. Konsert, lama juga. Sibuk ke kita manusia kat dunia? Nampak sibuk. Rupanya dunia bukan tempat sibuk sangat. Rehat banyak. Cuba tuan-tuan tengok orang cerita sibuk-sibuk. Bawalah seorang nama Perdana Menteri. Saya kata dia tak sibuk. Dia tak sibuk lagi. Sibuk Ustaz, sekian-sekian tak. Bagaimana dia ada masa tidur, dia tak sibuk. Dia ada tak masa tidur? Ustaz, dia dah lebih kurang 2 tahun dah tak tidur tak? Saya percaya dia sibuk. Kalau dia ada waktu tidur, dia ada waktu tengok nyanyi, sekian-sekian, dia tak sibuk. Tuan-tuan, urusan yang lain pada bumi ni cukup sibuk. Cukup tuan-tuan tahu, urusan matahari cukup sibuk. Jangan cerita yang lain-lain. Matahari naik turun, cukup sibuk. Tak pernah pun dia terlambat walau sedikit pun. Naik turun. Matahari tak pernah apply minta cuti 2 hari. Tak pernah. Itu sibuk. Tahu-tahu 4 bulan cuti. Hilang sibuk. Tahu-tahu masuk ward. Hilang sibuk. Ni bulang tak pernah minta cuti. Ombak tidak pernah minta cuti untuk tidak bertugas sebagai ombak. Jalan. Semuanya tak pernah cuti kerana mereka makhluk Allah yang sibuk. Semua mereka tak pernah tidur kerana mereka makhluk Allah yang sibuk. Kita tuan-tuan bukanlah sibuk sangat. Menyibuk saya percaya. Menyibuk dan kita orang yang tak pandai susun jadual hidup kita. Dan tak tahu prioriti kita. Lepas tu kita dah sebut penyesalan dan suah tarabun. Ramai kalangan kita. Bukan saya kata, tuan-tuan, kita kata kita lah kita. Atas nama manusia, kita akan menyesali waktu yang kita buang secara sia-sia. Dan Allah berfirman, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khus, semua manusia rugi. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Mereka orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang sentiasa berpesan dengan kebenaran, yang sentiasa bersabar dalam kehidupan. Maka ini orang yang paling untung. Pun begitu kalau saya katakan dengan nisbah waktu, kita masih bukan golongan yang benar-benar sibuk. Melainkan mereka terdiri pada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana kata Rasulullah, Nabi matanya pejam, hatinya tidak tidur. Rasulullah SAW mengatakan kami, aku ni Nabi, Rasul, bukan semua Rasul-Rasul sama watak. Walaupun mata mereka pejam, hati mereka tak tidur. Nak tunjuk mereka tidak pernah lalai. Mereka makhluk spesial. Mereka benar-benar manfaatkan setiap umur mereka. Dan mentaati Allah. Dan kita diminta mencontohi Rasul, Nabi SAW. Walau kita tak mungkin sama macam dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itu contoh tauladan yang baik untuk kamu. Tentang sejauh mana kita mencontoh Rasulullah, tetap kita tak boleh jadi macam Rasulullah. Tapi paling kurang, kita menjadikan ikutan kita yang paling sempurna untuk kita mendekati kemuliaan itu. Sebagaimana kata syair, tashabbahu bil kiram illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ikutlah orang-orang yang baik walaupun kamu tak mungkin jadi macam dia, kerana ikut pun dah berjaya dah. Ikut menjadikan kita orang yang berjaya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa anna allaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, meliputi seluruh ilmu Allah akan sesuatu. Yang pertama Allah Ta'ala kata Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Yang kedua Allah kata Allah mengetahui setiap sesuatu. Maka bila digabungkan ilmu dengan kuasa, maka itu kesempurnaan yang tak boleh dilawan.
Tuan-tuan manusia hari ni, nak jadi negara kuat, tuan-tuan kuasai ilmu, tuan-tuan kuasai kuasa tu. Maka jadilah dia negara paling kuat. Hari ni kalau kita kata Amerika negara paling kuat. Baik, tentera, ekonomi, sekian. Kenapa? Kerana mereka menguasai dua benda. Ilmu dan mereka pegang kuasa pertenteraan. Sebab itu mereka kuat. Tapi kuasa manusia ni ada jatuh bangun. Dan boleh dilawan. Kekuasaan Allah tak dia boleh lawan. Allah kata Allah sempurna dari sudut kekuasaan dan Allah sempurna dari sudut ilmu pengetahuan. Maka kerana itulah dia Allah. Dia Allah yang berkuasa pada setiap sesuatu, yang mengetahui pada setiap sesuatu. Supaya kita ni orang beriman tahu, jangan main selak mata dengan Tuhan. Tuhan tahu. Jangan nak berhelah dengan Tuhan. Berilah alasan macam-macam dengan manusia, tapi bukan dengan Tuhan. Maksudnya kalau kita sebut, saya alasan ni, alasan tu, tuan-tuan mungkin tipu diri kita sendiri. Allah kan Allah Maha mengetahui. Supaya kita jangan menggunakan alasan dan mentaati Allah. Tapi gunakan segala keupayaan untuk taat Allah. Carilah segala jalan untuk mentaati Allah. Bukan mencari segala cara-cara helah untuk lari daripada perintah Allah. Kan Allah mengetahui dan berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.